dah 9 bulan suspek tu tak juga disabitkan kesalahan dia. Okey, jadi itu yang menjadi tanda soal banyak-banyaklah kenapa susah sangat nak tangkap Siti Bainun ni. Assalamualaikum, hi guys, so welcome back to the Kindness channel. Setelah hampir 9 bulan kes adik Bella tak settle lagi. Okey, jadi finally akhirnya penantian kesemua rakyat Malaysia yang menunggu detik-detik keadilan untuk kes adik Bella ni akhirnya ada cahaya sikit lah. Nampak macam kes adik Bella ni akan mendapat keadilan sepenuhnya. Saya rasa semua dah pun sedia maklum mengenai kes adik Bella ni. Okey, jadi Nisa rasa tak perlu Nisa ceritakan secara detail siapa adik Bella. Cuma Nisa akan highlightkan lah. Okay, adik Bella ni adalah seorang kanak-kanak Down syndrome yang berumur 13 tahun yang telah ditemui di sebuah rumah kebajikan di Wangsa Maju, iaitu rumah bonda. Adik Bella ni telah dijadikan sebagai anak angkat di rumah bonda tersebut. Okay, dan kemudian pada 9 bulan lepas, okey, adik Bella ni telah ditemui di rumah bonda tersebut, okey, di sebuah kondominium di mana Siti Bainun iaitu suspek utama tinggal. Adik Bella ni ditemui di rumah kondominium tersebut dalam keadaan badan yang sangat-sangat teruk. Okey, di mana terdapatnya banyak luka-luka, luka lama dan luka baru. Okey, luka lama tu maksudnya ada parut-parut banyaklah satu badan dia. Belakang badan, dekat depan badan, kat tangan, kaki semua. Luka-luka baru yang sangat teruk di kedua-dua pergelangan tangan adik Bella ni sangat-sangat sadis lah. Okay, memang terang-terang lah adik Bella ni telah didera dengan teruk dan dengan kejam. Daripada situlah sangat-sangat viral lah diperkatakan di satu Malaysia. Rakyat Malaysia sangat-sangat marah, sangat-sangat sedih dengan berita ni. Okey, dan pada minggu lepas satu Malaysia, okey, netizen Malaysia ni agak-agak marah apabila kita dapat tahu bahawa ada 10 peguam akan mewakili Siti Bainun. Kira pada waktu tu kita rasa macam peluang untuk mendapatkan keadilan bagi adik Bella ni sangat-sangat tipis lah. Pada ketika tu ramailah rakyat Malaysia yang memperkatakan bahawa kenapa susah sangat kes adik Bella nak settle, sedangkan dah ramai dah saksi yang turun padang yang bagi tahu bagaimana adik Bella dilayan, bagaimana teruknya ke semua adik Bella ni kena dera semua. Tapi yang sayangnya dah 9 bulan suspek tu tak juga disabitkan kesalahan dia. Okey, jadi itu yang menjadi tanda soal banyak-banyaklah kenapa susah sangat nak tangkap Siti Bainun ni. Dah terang lagi bersuluh dia salah, dia suspek utama, tapi kenapa susah sangat dia nak masuk ke dalam. Macam itulah. Kita satu rakyat Malaysia akhirnya sangat-sangat gembira lah, sangat-sangat terkejut apabila mendapat perkabaran YM Puan Khalida kita akan gunakan kuasa beliau untuk dapatkan keadilan bagi adik Bella. Okey, jadi itulah yang sangat-sangat membuatkan rakyat Malaysia, netizen Malaysia sangat gembira lah. Jadi ini Nisa ambil petikan daripada Esok Awani. Okay? Nisa akan ceritakan sedikit lah bagaimana penderaan yang adik Bella ni terpaksa tanggung selama berada di rumah bonda itu. Ini sebahagian daripada penderaan yang dialami oleh adik Bella mengikut pendedahan saksi lah. Ramailah saksi di mana saksi-saksi itu adalah mereka yang duduk tinggal sekali dengan adik Bella ni di rumah Siti Bainun tu. Jadi mereka lah yang mengatakan
perkara-perkara ni lah bagaimana adik Bella dilayan di rumah Siti Bainun tu. Okay? Pertama, dipukul dengan penyangkut baju sehingga patah. Dikurung dalam bilik dan tidak dibenarkan bermain dengan kawan-kawan lain. Dipaksa berdiri hadap dinding dari jam 8 pagi hingga penghuni masuk tidur. Okey, maksudnya 8 pagi sampai malam lah. Okey, adik Bella ni berdiri kena hadap dinding. Disimbah air panas dengan kerap. Dipaksa makan najis sendiri kerana terlalu takut Bella akan muntah. Namun dia akan dipaksa untuk makan lagi. Nampak? Bella dibogilkan, diikat dan dibaringkan sebelum dicurahkan air panas beruap daripada mesin penapis air pada bahagian tertentu. Okey, jadi ini antaranya lah apa yang Siti Bainun dan juga beberapa orang yang duduk bersama di rumah Siti Bainun tu lakukan kepada adik Bella. Okey, dan dikatakan bahawa mereka yang tinggal sekali dalam rumah Siti Bainun tu terpaksa melakukan apa yang disuruh oleh Siti Bainun tu sebab mereka sendiri macam dipaksa lah. Kononnya mereka dipaksa oleh Siti Bainun untuk mendera adik Bella ni. Jadi memang sangat kejam lah. Okay? Kita dengar pun, ya Allah, tak dapat bayang lah. Okay? Dah lah adik Bella tu Down syndrome. Orang kalau Down syndrome macam mana, kita faham macam mana. Jadi bila benda-benda macam ni diperlakukan sangat-sangat tak berperi kemanusiaan. Tajuk utama untuk artikel ni, saya akan bela nasib, dapatkan keadilan buat Bella. Okey, ini yang diperkatakan oleh Cik Puan Khalidah kita. Tanda pagar #Justice for Bella menjadi trending sejak tularnya klip video adik Bella yang ditemui dalam keadaan menyayat hati, terutamanya apabila seluruh tubuhnya mengalami luka dan berparut akibat didera. Dia kanak-kanak istimewa sindrom Down berusia 13 tahun dan tiada ibu bapa sejak ditemui dan dijadikan anak angkat di rumah bonda, sebuah rumah kebajikan di Wangsa Maju di Ibu Negara yang diasas dan diusahakan pengasas Siti Bainun Abdul Razali. Namun kes ini sekali lagi mengundang kekecewaan dan kemarahan rakyat Malaysia apabila gambar Siti Bainun diwakili 10 peguam dimuat naik di laman media sosial. Tapi ini saya katakan tadilah, okey, ada 10 peguam yang mewakili Siti Bainun ni, di mana kita sangat geram lah. Kenapa perlu ada 10 lawyer nak defend Siti Bainun ni, sedangkan sepatutnya yang perlu di-defend adalah adik Bella kita. Ramai pula peguam yang nak bantu suspek. Persoalan yang sedang hangat diperkatakan, kenapa perlunya 10 peguam melawan seorang kanak-kanak orang kurang upaya? Persoalan yang berlegar dalam fikiran masyarakat sekarang, mengapa tidak 10 peguam yang membela kanak-kanak tersebut? Nampak? Okey, macam ni saya cakap tadi, okey? Kes penderaan Bella ini turut menarik perhatian Yang Mulia Cik Puan Khalidah binti Bustamam, isteri kepada Tunku Mahkota Johor TMJ Tunku Ismail Idris Ibni Sultan Ibrahim. Jadi ini petikan yang telah dimuat naik di IG story YM Cik Puan Khalidah. I will do everything with the power that I have to get justice for Bella. I'm sick and tired of these cowards who think they can do whatever they want to these helpless children and get away with it. You can hide behind your army of lawyers, but karma will eventually hit you so hard in this dunya and the hereafter. You will definitely be made an example for the rest of the other cowards out there to not even think of the thoughts in the future. Saya akan buat apa sahaja bagi mendapat keadilan buat Bella. Saya jelik dengan pengecut yang berfikir mereka boleh buat apa sahaja terhadap anak-anak tidak berupaya dan berfikir mereka akan terlepas. Kamu boleh berselindung di sebalik barisan peguam kamu, tetapi akhirnya karma akan tiba kepada kamu di dunia maupun akhirat. Awak pasti akan menjadi contoh pengecut di luar sana supaya tidak memikirkan untuk melakukan perbuatan sama di masa depan. Okay, jadi itu petikan yang telah dipost sendiri oleh YM Cik Puan Khalidah. Menerusi tinjauan yang dibuat di Instagram Cik Puan Khalidah, ternyata beliau sangat terkesan dengan nasib adik Bella yang kini di bawah jagaan Pusat Kebajikan Kendalian Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Menurutnya, beliau akan melakukan segala yang mungkin demi mendapatkan keadilan buat adik Bella. Nampak tak? Kita sangat-sangat gembira lah bila adanya campur tangan orang yang sangat hebat ini. Okey, dan ini artikel yang baru keluar daripada Harian Metro. TMJ tawar khidmat peguamnya untuk kes Bella. Jadi dah nampak lah, TMJ dah mula bergerak, dah susun strategi untuk fight kes adik Bella ni. Johor Bahru, Tunku Mahkota Johor TMJ Tunku Ismail Sultan Ibrahim akan menghubungi Menteri Pembangunan Keluarga, Wanita dan Masyarakat Datuk Seri Rina Harun untuk menawarkan perkhidmatan peguam secara percuma untuk menjalankan arahan memerhati bagi pihak kementerian berhubung kes penderaan Bella. Menerusi hantaran di Facebook, Tunku Ismail memaklumkan sudah berhubung dan berbincang dengan peguamnya mengenai kes tersebut. Okey, jadi ini apa yang diperkatakan oleh TMJ.
Kes ini sedang berjalan di Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur dan pihak pendakwaan kerajaan sudah memulakan pembicaraan terhadap OKT. Kes pendakwaan pada ketika ini membabitkan dua pihak iaitu pendakwa raya kerajaan bagi pihak kerajaan atau awam dan peguam bela yang dilantik untuk mewakili tertuduh. Saya akan menghubungi Menteri Pembangunan Keluarga, Wanita dan Masyarakat Datuk Seri Rina Harun dan menawarkan perkhidmatan peguam saya secara percuma untuk menjalankan arahan memerhati washing brief bagi pihak Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat untuk kes ini, titahnya. Itulah yang diperkatakan oleh TMJ sendiri. Apa pun perkara ni dah viral di seluruh media sosial, lagi dekat Facebook, Twitter, dekat TikTok, semua dah kecoh lah mengenai TMJ dan isteri beliau nak ambil pot lah, kira macam mana nak turun padang sekali nak bantu. Okey, nak hantar peguam-peguam dia untuk memerhati lah kes ni. Ini adalah salah satu berita gembira lah yang kita nanti-nanti kan. Jadi kita haraplah kes adik Bella ni selesai dengan cepat, dengan segera supaya suspek dapat ditangkap dengan cepat. Semoga adik Bella ni mendapatkan keadilan yang sepenuhnya. Jadi pada mereka yang masih belum subscribe YouTube The Kindness dan belum follow TikTok The Kindness, okey, boleh subscribe dan follow The Kindness channel. Jadi korang boleh tinggal komen banyak-banyak dekat bawah apa pula pendapat korang mengenai kes adik Bella ni. Okey, jadi sama ada korang puas hati tak, lega tak apabila mendengar perkabaran gembira ni. Okay. Untuk semua subscribers The Kindness channel, selamat berpuasa. Itu saja. So bye korang. Assalamualaikum. Stay safe. Picnic with my best friend.